الله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahwasanya Allah memberikan khabar yang mengembirakanmu dengan mengurniakan kepadamu seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibnu Maryam, seorang yang terkemuka dalam dunia dan akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, yakni diberi kemuliaan di sisi Allah. Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buayan dan semasa ia dewasa. Dan ia adalah salah seorang dari orang-orang yang saleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil, dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel dengan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu, yaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sopak. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dengan izin Allah.
Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda, yakni mukjizat bagi kamu, yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang ada di hadapanku, yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu berkenaan dengan kelahiran Sayyidatina Maryam alaihi salam dan kelahiran Nabi Yahya alaihi salam, Sayyidatina Maryam alaihi salam dilahirkan menjadi seorang mukminah, muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dinazarkan oleh ibunya untuk beribadat di Al-Masjidil Aqsa dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Dalam ayat yang kita baca pada malam ini diceritakan berkenaan dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, untuk menyatakan pandangan yang sebenar dari Allah, berbeza dengan pandangan orang-orang Yahudi yang menuduh Isa anak zina. Sayyidatina Maryam telah berzina. Pandangan yang menyeleweng daripada agama Allah. Dan juga kesesatan orang-orang Kristian yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan, Maha Suci Allah, daripada apa yang diucapkan oleh orang-orang yang kafir itu. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. Ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam alaihi salam, sesungguhnya Allah memberi berita yang mengembirakanmu berkenaan dengan kalimah daripadanya, melahirkan seorang anak dengan kalimah daripada Allah. Kalimah ialah apabila Allah hendak mencipta sesuatu, Allah berfirman jadi maka jadi, kun fayakun. Itu kalimah. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam ialah dengan firman daripada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila dia hendak mencipta sesuatu, dia berfirman jadi maka jadi. Dijadikan secara langsung dengan firman daripada Allah. Bukan melalui perkahwinan, bukan melalui persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, tetapi dengan firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan supaya Maryam melahirkan Al-Masih Isa alaihi salam tidak dengan bapa, tapi dengan ciptaan melalui firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang membawa berita ini ialah malaikat Jibril alaihi salam, menyatakan Allah menyatakan nak memberi kepadamu seorang putera lelaki yang diberi nama Al-Masih. Perkataan Al-Masih ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan berbagai-bagai tafsiran.
Ada yang mengatakan Al-Masih dengan makna yang banyak musafir ke sana sini. Kerana Nabi Isa alaihi salam banyak musafir menjalankan kerja-kerja dakwah. Ada yang mengatakan Al-Masih dengan makna yang menghapuskan kebatilan, kekufuran dan kejahatan. Dan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel yang telah menyeleweng daripada Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan Al-Masih dengan makna yang tidak ada lekuk di tapak kakinya. Al-Masih itu pandangan-pandangan para ulama berhubung dengan ini. Akan berikan kepada kamu seorang putera, Al-Masih, yang namanya Isa bin Maryam, yang tidak ada ayah, terus dibinkan kepada ibunya. Kerana dilahirkan dalam keadaan tidak ada ayah, tidak ada bapa. Dengan satu ciptaan daripada Allah Ta'ala untuk menyatakan kekuasaan Allah. Kalau Allah menciptakan Adam tidak dengan ayah dan ibu, menciptakan Hawa dengan tulang rusuk Nabi Adam tidak dengan ibunya, maka Allah mencipta Isa dengan ibu tidak dengan bapanya, untuk menyatakan kekuasaan Allah. Wajihan fid dunya wal akhirah. Anak lelaki yang nama Isa ini akan menjadi seorang yang terkemuka dalam dunia. Yang terkemuka di dunia dilantik menjadi Rasul. Yang memimpin Bani Israel. Yang membawa ajaran yang diketahui seluruh pelosok dunia. Dan di akhirat dipilih oleh Allah termasuk di kalangan Rasul Ulul Azmi. Rasul yang mempunyai keazaman yang kuat. Bersama dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Termasuk Nabi Isa. Termasuk di kalangan Rasul Ulul Azmi di akhirat. Di antara Rasul yang dikunjungi oleh manusia di padang mahsyar untuk memohon syafaat supaya dihisabkan amalan mereka. Termasuk di kalangan Rasul yang terkemuka di hari akhirat. Wa minal muqarrabin, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, yang diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang boleh memberi syafaat kepada mereka yang diizin oleh Allah supaya dia memberi syafaat kepadanya, dan berbagai-bagai kemuliaan lagi di alam akhirat. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan ia akan berkata-kata, bercakap kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian. Wa kahla, dan rumaja, bukan dewasa di sini. Terjemahan kamsuh, kahla dengan makna rumaja. Masih rumaja dia boleh bercakap dengan kalimah-kalimah yang indah, yang menarik, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih dalam buaian akan dibaca kisahnya kemudian. Ketika masih bayi, masih merah lagi, baru dilahirkan, tiba-tiba dia berkata-kata. Ini Allah luar biasa daripada manusia-manusia yang lain. Allah akan jadikan dia begitu. Luar biasa. Para ulama meriwayatkan mereka yang boleh bercakap pada masa bayi ialah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Saksi kepada Jurayj, seorang abid di kalangan Bani Israel, dan seorang bayi yang disusukan oleh ibunya yang terkena kisahnya dalam hadis, dan bayi yang memberi semangat kepada ibunya dalam kisah Ashabil Ukhdud, dan mengikut satu riwayat saksi Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama Isa bin Maryam alaihi wassalam bercakap di masa bayi. Yang kedua Jurayj. Jurayj ialah seorang abid, seorang ahli ibadat di kalangan Bani Israel, yang kuat beribadat kepada Allah, bukan sahaja yang wajib, mengerjakan sembahyang sunat. Pada suatu hari Jurayj beribadat kepada Allah, tiba-tiba datang ibunya memanggil Jurayj ketika Jurayj sedang sembahyang.
Jurek tidak menjawab panggilan ibunya. Dia dalam keadaan teragak-agak nak jawab panggilan ibu dia ke nak tuahkan sembahyang. Dia menuahkan sembahyang. Ibunya datang lagi pada hari yang kedua, yang ketiga. Akhirnya ibunya naik marah dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau matikan Jurek ini, melainkan engkau balakan dia dengan perempuan lacur." Lalu datang seorang perempuan lacur ke tempat Jurek beribadat. Perempuan lacur yang cantik rupanya mengajak Jurek berzina. Jurek yang soleh, yang kuat ibadat, yang kuat imannya menolak. Tiba-tiba perempuan itu berzina dengan gembala yang memelihara binatang ternakan di kawasan itu. Dan bunting melahirkan anak. Lalu mengatakan anaknya anak Jurek. Menjadi fitnah kepada Jurek. Satu fitnah untuk menguji Jurek. Kerana dia tidak menjawab panggilan ibunya ketika sembahyang. Lalu orang ramai datang merobohkan rumah ibadat Jurek. Surau tempat Jurek ibadat dirombak. Dipukulnya Jurek. Beramai-ramai tu lebar apa ni? Berzina, melahirkan anak. Sampai kahwin. Lalu Jurek minta dibawa kanak-kanak itu. Dan Jurek bersembahyang 2 rakaat. Dan meletakkan jari telunjuknya di atas pusat kanak-kanak itu. Dan berkata, "Ya sabi, ya gulam, man ummuk?" Wahai bayi, siapa ibumu? Siapa bapamu? Man abuk? Siapa bapamu? Man abuk? Siapa bapamu? Lalu bayi yang masih merah itu bercakap, "Bapaku ialah gembala. Bapa aku gembala, ini karamah yang diberi Allah pada Jurek." Lalu mereka mencium Jurek, meminta maaf. Dan minta nak bina semula suraunya daripada emas. Mereka sanggup mengumpulkan emas untuk membuat rumah ibadat Jurek. Jurek kata, "Tak payahlah, buat macam sedia lah," kata Jurek. Ini kisah yang pertama. Bayi yang bercakap. Yang kedua, kisah yang disebut oleh Nabi SAW. Seorang bayi yang sedang menyusu ibunya. Tiba-tiba datang satu rombongan yang mengarahkan seorang yang ternama. Seorang besar bangsawan yang ternama. Diiringi oleh orang ramai. Dengan kenderaan-kenderaan yang megah. Lalu ibunya berkata, "Mudah-mudahan anak aku jadi macam ini. Jadi macam orang besar macam ni." Tiba-tiba kanak-kanak yang menyusu itu mencabut punting ibunya dan berkata, "Bukan, mudah-mudahan aku tak jadi macam ini." Budak itu kata. Kemudian pada satu masa yang lain, tiba-tiba datang orang ramai yang menguruni seorang hamba perempuan. Yang dimaki hamun, yang dipukul oleh orang ramai, dihina oleh orang ramai, dimaki oleh orang ramai. Lalu ibunya berkata, mudah-mudahan anakku jangan jadi macam ini. Tiba-tiba kanak-kanak yang menyusu itu mengatakan, "Mudah-mudahan aku jadi macam dia ni." Lalu dikatakan, yang pertama orang besar yang diarak beramai-ramai itu seorang yang fasik, yang zalim, yang jahat, yang berbangga dengan kemegahannya, yang jahat, yang kerja haram, tapi dimuliakan oleh orang ramai. Orang ramai sanjung dia, iring dia, arak pula, ada bodyguardnya, ada pengawal macam-macam. Dia arak dengan kenderaan. Tapi seorang yang zalim, yang fasik, yang mengerjakan maksiat. Oleh kerana itulah aku minta jangan jadi macam dia ni. Adapun yang dipukul oleh orang ramai, mengatakan dia jahat, sebenarnya dia baik. Menyatakan dia fasik, sebenarnya dia seorang yang soleh. Seorang yang baik yang dianyai oleh orang yang dizalimi. Tapi dia seorang yang baik. Mudah-mudahan aku jadi macam dia. Seorang yang baik yang dizalimi oleh orang. Yang dianyai oleh orang. Yang mendapat fadilah dan kelebihan. Kerana bersabar dalam menghadapi ujian. Itu kisah yang ketiga. Adapun yang keempat. Dalam Ashabul Ukhdud dan Suratul Burud. Sebuah negeri yang rajanya zalim, yang kafir. Yang mengaku menjadi Tuhan. Yang menghukum rakyat yang tidak mengikutnya, dibakar ke dalam parit yang dinyalakan api.
Ditunggu di tengah jalan, dia buat rok belok. Siapa yang lalu dia tanya, beriman kepada Allah ataupun kepada raja? Mana yang beriman kepada raja diselamatkan. Mana yang beriman kepada Allah dicampur dalam api. Tiba-tiba lalu seorang perempuan bersama dengan bayinya yang masih menyusu. Bila ditanya dia beriman kepada siapa, perempuan itu dalam keadaan teragak-agak. Tiba-tiba anak yang menyusu itu bercakap, wahai ibu, segera, jangan lambat lagi. Ibu di atas jalan yang benar. Adapun kisah yang disebut oleh ulama satu lagi dalam kitab tafsir, ialah yang menjadi saksi Nabi Yusuf alaihi salam. Bila Nabi Yusuf digoda oleh perempuan, disebut kisahnya dalam Quran, kalau baju dia cari di depan, Yusuf yang salah. Kalau baju Yusuf cari di belakang, maka perempuan yang salah. Itu mengikut pandangan riwayat para ulama. Di antaranya ialah Nabi Isa alaihi salam, yang bercakap ketika masih bayi mengaku dia adalah hamba Allah. Mengajak manusia beriman kepada Allah. Wakahlan, dan ketika dia masih remaja. Payah seorang remaja untuk bercakap dengan percakapan yang matang, yang bijak, yang pintar. Wa minas salihin, dan dia adalah salah seorang dari orang-orang yang saleh. Bukan saja saleh, yang sangat saleh, yang dilantik menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Aku tidak berzina dan aku tidak mahu berkahwin. Itu maksudnya. Aku dinazarkan oleh ibu aku beribadat di dalam masjid ini, maka aku tak mahu berkahwin. Dan aku tidak berzina, wahai Tuhan. Bagaimana aku nak boleh melahirkan seorang anak lelaki sebagaimana yang diucapkan itu? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman melalui ucapan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Demikianlah keadaannya Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berfirman jadi, maka jadilah. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Jibril datang dengan merupa seperti manusia. Boleh jadi orang tuduh malaikat Jibril pula berzina. Nak berzina macam mana dia malaikat? Malaikat tidak lelaki, tidak perempuan. Malaikat ni lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Dalam kisah Nabi Ibrahim menyebut, malaikat Jibril bersama dengan pengiringnya datang ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim hidang dengan makanan, daging panggang, daging lembu, anak lembu yang lembut, daging lembut, anak lembu, dihidang bermalaikat Jibril yang merupa seperti seperti manusia. Tak boleh nak ambil makanan itu. Tak boleh makan. Itulah malaikat. Makhluk yang tidak sekali-kali durhakakan Allah. Yang tidak melakukan maksiat. Yang membawa berita ini kepada Maryam. Dan Maryam menyedari yang datang itu ialah malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Datang membawa berita. Dan datang membawa perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama meriwayatkan macam-macam cerita. Jibril meniup melalui lengan bajunya. Maka Maryam pun mengandung Isa alaihissalam. Kemudian malaikat menerangkan lagi sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam. Ini mesej risalah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Menjawab dengan ringkas saja kepada Maryam yang merasa bimbang bagaimana dia nak melahirkan anak. Dia tidak berzina dan tidak berkahwin.
Dia berkata itu adalah urusan Allah. Menyampaikan firman Allah Ta'ala, ini adalah urusan Allah. Bila Allah berfirman jadi, maka jadi. Anak yang dilahirkan, dikandung itu ialah dengan firman, dengan kalimah daripada Allah. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrat wal injil. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis. Isa pandai menulis dengan sendiri, tak payah mengaji sekolah. Ini kurnia daripada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW dijadikan tak tahu membaca dan menulis, tapi ada ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang tak boleh dicapai oleh manusia yang lain. Ini juga luar biasa, lagi luar biasa. Adapun Nabi Isa, dia beri kepadanya ilmu menulis. Wal hikmah, dan kebijaksanaan, yakni hukum-hukum aturan agama. Dan bagaimana nak melaksanakan aturan agama dengan bijaksana. Wat Taurat wal Injil, dan dia beri kepadanya ilmu berkenaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Injil yang diwahyikan kepadanya sendiri kepada Isa alaihi salam. Di mana dicampur dua-dua sekali, Taurat dan Injil. Kena amal dua-dua sekali. Injil menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Taurat, dan Isa diperintah beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam Taurat. Dalam kitab Injil tak ada urusan pemerintahan yang berkait dengan kerohanian, berkait dengan apapun nasihat. Adapun yang berkait dengan pemerintahan, dengan politik, itu dalam kitab Taurat. Maka Bani Israel disuruh mengikut Nabi Isa alaihi salam supaya beramal dengan Taurat dalam pemerintahan negara. Dan dinasahkan beberapa perkara melalui Injil. Dan dia beramal dengan kitab Injil. Satu Injil saja, tak banyak Injil. Adapun Injil yang ada pada hari ini, itu Injil tipu. Injil yang sudah diseleweng, yang sudah diubah. Yang dikatakan Injil, padahal satu Injil saja. Ketika Raja Rom menganut agama Kristian yang telah diselewengkan daripada ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, diadakan satu persidangan di sebuah pulau di Laut Mediterranean. Tiba-tiba dibawa beratus-ratus Injil. Injil yang dikarang oleh orang, semuanya mengaku Injil. Akhirnya mereka membenarkan 4 Injil saja. Injil Matta ataupun Matthew, Injil Luka, Injil Yohana dan Injil Markus. Adapun Injil-Injil yang lain diharamkan oleh Raja Rom. Termasuk Injil Barnaba. Yang diriwayatkan Injil Barnaba ini adalah Injil yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim, yang mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Injil itu tak diakui oleh orang Kristian. Injil yang sebenar seperti telah dihilangkan oleh penganut-penganut Kristian. Kalau nak tahu yang sebenar, hendaklah dirajakkan kepada Al-Quranul Karim. Maka padri-padri yang membaca Taurat, yang membaca Injil yang sebenar, bila mereka mendengar Quran, mereka menangis dan beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Najasyi, Raja Habasyah. Dan banyak lagi padri-padri Kristian, sama ada zaman dulu ataupun zaman sekarang, yang betul-betul mengaji Injil yang sebenar, bila baca Quran masuk Islam. Kerana Al-Quran mendedahkan yang sebenar. Di antaranya ialah kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang diriwayatkan oleh padri-padri yang kuat berpegang dengan agama yang asal. Al-Quran menceritakan kisah yang sebenar. Banyak padri-padri yang baca Quran dengan ikhlas masuk Islam. Dan Allah menjadikan ikatan yang erat di antara Taurat, Injil dan Quran. Dan di sana hukum-hukum yang ada dalam Quran sama yang ada dalam Taurat. Di antaranya hukum hudud. Hukum hudud
hukum yang berkait dengan jinayah hudud, itu sama dia antara Quran dan kitab Taurat. Oleh kerana itulah Allah menurunkan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman, negeri Mekah. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, iaitulah buah yang banyak di bumi Palestin, tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Saina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat dan menerima kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang demi negeri yang aman, negeri Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebalik pada ayat yang mengatakan bahawa di antara keistimewaan yang diberi kepada Isa bin Maryam alaihi wassalam ialah diajar kepadanya menulis, diajar kepadanya hukum-hukum agama, melaksanakan hukum agama, diberi kepadanya Taurat dan Injil, tidak dengan mengaji sekolah seperti orang lain, tidak berguru seperti orang lain. Ini adalah keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada orang yang dipilih menjadi rasulnya. Wa rasulan ila bani Israel, dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel. Isa alaihi salam dilantik menjadi rasul kepada Bani Israel. Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Maka orang yang tak Bani Israel pergi masuk Kristian, ambil Injil saja, Injil yang diubah pula, kitab Tauratnya tak ada, maka jadilah agama suku, politik suku. Ini ialah kesesatan agama Kristian. Di antara kesesatannya ialah politik suku, agama suku. Maka orang Islam yang menganut ajaran politik suku, agama suku, ialah menganut ajaran sesat Kristian. Kerana Nabi Musa alaihi salam diutuskan menjadi rasul kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat, dan Isa yang membawa Injil. Bila ajaran Isa telah diselewengkan, dibawa oleh pengikut-pengikut yang menyelewengnya ke Rom, dianut oleh Raja Rom, dan agama Kristian berkembang di negeri barat, menyebabkan lahirnya ajaran yang tidak ada politik dalam agama Kristian. Dan ajaran ini dibawa ke dalam negeri orang Islam dan menjadi penyakit pada orang Islam sehingga hari ini. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Isa mengatakan, sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Allah Ta'ala buktikan Isa seorang rasul dengan mukjizat. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang diberi kepada seseorang yang dilantik menjadi rasul. Karamah ialah perkara luar biasa yang diberi kepada seorang wali yang tidak rasul, orang yang baik, yang soleh. Adapun sihir diberi perkara luar biasa yang diberi kepada seorang yang jahat, yang kafir, yang zalim. Perkara luar biasa kita tengok pelik berlaku pada dia, itu ahli sihir, macam ahli silap mata. Itu termasuk dalam perkara sihir. Sama ada menyakitkan orang, merosakkan keluarga, luar biasalah dengan japi saja. Ataupun dia menunjukkan hiburan dengan cara yang luar biasa menggunakan ilmu sihirnya. Ini dilakukan oleh orang-orang yang fasik, yang melalaikan orang. Ataupun ma'unah yang diberi oleh Allah, pertolongan kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berlaku luar biasa. Mukjizat diberi kepada rasul. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah. Di antara mukjizat itu ialah aku boleh
membentuk tanah liat dengan bentuk burung, kemudian aku tiup, lalu jadi burung yang terbang. Dan Isa berkata, aku juga boleh menyembuhkan seorang yang, aku juga boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Aku boleh menghidupkan, aku boleh menyembuhkan orang buta yang buta asal. Orang yang buta asal, sejak lahir dia buta, tak ada mata langsung. Aku boleh jadikan dia celek. Dan aku boleh menyembuhkan orang yang sakit sopok, sakit bala yang tak ada obat. Aku boleh sembuhkan. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dibawa ke kubur yang sudah mati beratus tahun. Dengan berdoa kepada Allah, tiba-tiba bangun orang mati dalam kubur. Dan menceritakan apa yang diminta daripadanya. Mengapa Allah Ta'ala jadikan mukjizat yang begini rupa pada Isa alaihissalam? Kerana mukjizat ini dijadikan oleh Allah mengikut kebanggaan sesuatu zaman. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun berbangga dengan ilmu sihir. Maka Allah beri mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan sihir. Mukjizat tongkat, keluar cahaya daripada tangannya untuk mengalahkan ilmu sihir. Nabi Saleh diberi mukjizat unta yang mengeluarkan susu yang terlalu banyak, unta yang luar biasa. Kerana di zamannya orang berbanding dengan binatang ternakan. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran, ilmu. Zaman manusia berbangga dengan ilmu, termasuk ilmu sains dan teknologi yang orang duduk bangga pada hari ini. Lawannya Quran kalah. Semua kenyataan Quran adalah benar. Bila dia buat kajian sains, tiba-tiba tak menepati Quran, Quran adalah benar, kajian tu tak betul. Bila kaji lama-lama, tiba-tiba dia pasti betul macam Quran juga. Ini mukjizat Al-Quran Al-Karim. Adapun di zaman Nabi Isa, orang berbangga dengan ilmu perubatan. Tobik-tobik yang hebat, bomo-bomo yang hebat. Maka Allah beri kepada Isa alaihissalam mengalahkan kebanggaan bomo-bomo, tobik-tobik yang hebat yang boleh merawat orang sakit. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku menceritakan kepada kamu apa yang kamu makan. Mu makan apa hari ni? Aku dah tengok, aku boleh ayat mu makan apa hari ni. Dan apa yang kamu simpan di rumah kamu, mu simpan apa rumah kamu, makanan apa. Nabi Isa berkawan dengan kawan dia, beritahu mak mu dah buat kuih, buat benda-benda ni di rumah. Balik ia sungguh. Maka mak tak boleh susu lah. Betul sungguh apa yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kamu simpan di rumah kamu, aku beritahu. Dengan ilmu daripada Allah Ta'ala, bukan dengan nujum. Kalau ahli nujum, dia beritahu betul sungguh itu pelawak bohong. Kerana sabda Nabi SAW, kadibal munajjimuna wa in sadaqu. Ahli-ahli nujum bohong sekalipun apa yang beritahu itu menepati apa yang dia kata. Itu bohong. Itu secara kebetulan saja. Jangan percaya pada ahli nujum. Adapun Nabi Isa alaihissalam memberitahu dengan perkara yang sebenar, dengan ilmu daripada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala beritahu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada semua perkara itu, adalah satu tanda mukjizat bagi kamu, supaya kamu tengok, kamu kelih, kamu lihat perkara yang luar biasa ini, membuktikan bahawa Isa alaihissalam adalah Rasul yang dipilih oleh Allah. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang beriman, yang mahu beriman, yang nak beriman. Kalau kamu nak beriman, maka berimanlah kamu.
melihat Nabi Isa seorang yang benar, seorang yang baik. Berlaku daripadanya perkara luar biasa. Adapun kaki auta ni, walaupun perkara luar biasa, daripada awal orang tengok dia auta dah, tak pakar dah. Dia bercakap sedap je, tapi berangan tak pakar. Tapi ada juga orang ikut. Ada juga orang ikut jenis tengok benda pelik. Adapun Rasul-Rasul ni dilihat oleh kaum dia sendiri seorang yang baik, seorang yang soleh, yang berakhlak mulia, yang dijaga oleh Allah Ta'ala untuk menjadi contoh kepada manusia. Kemudian dia beri kepadanya perkara luar biasa sebagai mukjizat. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang ada di hadapanku, yang diturunkan dahulu daripadaku. Kerana kerajaan di masa itu sudah menyeleweng daripada kitab Taurat. Yang memerintah Palestin di masa itu ialah Raja Herodos. Palestin di bawah jajahan Rom. Rajanya Yahudi tapi menyeleweng. Yahudi tapi menyeleweng. Menyeleweng daripada agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Mengaku pengikut Nabi Musa tapi menyeleweng daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka Isa mendedahkan, menyatakan Taurah yang sebenar yang dibawa oleh Nabi Musa. Di masa itu ada ulama-ulama, orang alimnya ada, tapi orang alim pun menyeleweng juga ikut kerajaan, ikut pemerintah, ikut tunjuk kerajaan. Ini sepanjang zaman ada macam ni. Orang alim menyeleweng, kerajaan menyeleweng, ada orang alim yang menyeleweng ikut dia juga. Menyebabkan orang ramai jadi keliru. Kan dia alim, dia tahu agama, orang tak tahu dia menyeleweng. Orang yang dengar tu dia pun tak mengaji. Pakai tengok, oh dia tu alim, dia sendiri tak baca tengok. Sepatutnya dia kena baca, dia kena tengok dalam kitab, dia kena mengaji. Barulah tak ditipu oleh orang alim. Ini memang dia nak ikut hawa nafsu dia pada awal lagi. Cuma dia beralasan dengan orang alim saja. Ada apa kita buat ni pun orang alim pun ikut. Ini jadi punah gana. Maka Isa alaihissalam membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan menyatakan kitab Taurat yang sebenar. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian daripada perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Di antaranya diharamkan kepada orang Yahudi makan lemuk. Tak boleh makan lemuk. Tak boleh makan daging unta. Diharamkan mengikut Taurat. Kerana peristiwa yang berlaku pada Nabi Yaqub alaihissalam. Maka diharamkan kepada mereka. Maka kitab Injil yang diwahyukan kepada Isa alaihissalam menasahkan hukum haram itu. Dia benarkan kepada mereka. Di antaranya hari Sabtu tak boleh kerja. Mereka minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mintalah cuti sehari. Dia minta dengan Tuhan, minta cuti sehari. Tak boleh buat kerja apa hari itu. Dia minta dengan Tuhan. Ini Bani Israel. Tuhan beri hari Sabtu, munak sangat. Beri hari Sabtu, jangan buat kerja apa. Munak sangat. Menjadi ujian kepada mereka. Tiba-tiba mari ikan. Tuhan uji ikan banyak. Asal hari Sabtu, banyak ikan masuk. Hari lain tak ada, hari Sabtu je masuk. Akhirnya tak tahan. Pakat terjun laut belaka. Dia membuka. Padahal mereka minta hari itu Tuhan beri kepada mereka. Mereka nak sangat. Menyebabkan mereka disumpah dan jadi kera yang nyata. Kita baca kisahnya dulu. Isa menasahkan hukum-hukum ini. Dengan syarat mereka hendaklah beriman kepada Taurat dan Injil. Dan seterusnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan senang. Dibuangkan ikatan yang mengikat diri mereka. Yang ada dalam Taurat. Yang telah menjadi ujian beratus-ratus tahun. Isa membebaskan mereka daripada ujian itu. Dengan Injil yang dibawa. Wajitukum biayatin min rabbikum. Dan aku bawa kepada kamu, aku datangkan kepada kamu dengan ayat, dengan mukjizat dari Tuhan kamu. Bukan saya aku pandai Taurat. Aku alim berkenaan dengan Taurat. Aku baca pula kitab Injil, kamu boleh dengar.
Sejauh mana kepandaian aku yang diberi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pula kepada aku mukjizat. Cukup bagi kamu untuk beriman dengan adanya mukjizat-mukjizat ini. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku, kata Nabi Isa. Bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala dengan mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya, mengikut ajaran agamanya, dan taatlah kepada aku, kata Nabi Isa. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Allah saja Tuhan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, esanya tidak ada sekutu baginya. Inilah dakwah yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menafikan syirik. Sama ada syirik itu patung dan berhala, ataupun syirik itu kerajaan-kerajaan tauhid yang zalim yang meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat itu akan rasul. Semua rasul mengajak manusia kepada u'budullah, abdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut yang melampaui batas Allah Ta'ala. Sama ada patung, berhala, syaitan, iblis, termasuklah kerajaan-kerajaan dan pemerintah yang meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Ini Allah taghut. Ini juga seruan Nabi Isa alaihi salam mengajak mereka, fa'budu, abdikan diri kepada Allah, dengan makna beribadat kepada Allah Ta'ala sahaja. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah syaitan, jangan menyembah iblis. Jangan lantik Nabi Isa jadi anak Tuhan, itu tak boleh. Tuhan satu saja. Jangan kata Uzair itu anak Allah, tidak boleh. Kerana orang Yahudi kata Uzair anak Allah, tak boleh. Orang Kristian kata Isa anak Allah, tak boleh. Itu bukan ajaran yang dibawa oleh Musa. Itu bukan ajaran yang dibawa oleh Isa. Isa mengajak kepada agama tauhid, mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada hukum syariatnya, pada undang-undang dan cara hidupnya. Hendaklah patuh kepada Allah sahaja, tak boleh lain daripada Allah. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang betul. Siratum mustaqim, as-siratul mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan puak-puak yang alim tapi tak ikut Islam, al-maghdubi alaihim, waladhdallin, dan bukan jalan puak-puak yang sesat. Jalan yang betul ialah jalan yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk Nabi Isa alaihi salam, yang mengajak beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul, termasuk rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bawa cerita ni bukan saja untuk dibaca oleh orang Islam dan didengar oleh orang Islam, juga untuk didengar oleh penganut-penganut agama Kristian, terutamanya golongan ulama-ulama, padri-padri dan pendeta-pendeta mereka. Bila mereka baca Quran, mereka baca Taurah, baca Injil, bertemulah. Walaupun Taurah dan Injil itu sebahagiannya telah diubah dan dipesong, tetapi sebahagian cerita-cerita yang ada dalam Quran menepati yang ada dalam Taurah dan Injil yang masih ada. Oleh kerana itulah, bila orang bukan Islam dia baca Quran terjemahan, menyebabkan dia akan terima Islam ni. Sekarang ni dia beritakan, apabila berlaku 11 September, orang tuduh orang Islam jahat, agama Islam ganas, agama Islamnya zalim, agama Islam macam-macam, agama Islam buat zalim ke orang Puang, terutamanya orang Puang lagi kena zalim. Menyebabkan orang-orang yang suka membaca di negara barat cari Quran-Quran terjemahan, lalu mereka baca Quran-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Itali, macam-macam bahasa.
Dan menyebabkan banyak orang masuk Islam. Banyak orang yang membacanya masuk Islam. Hak jenis tak baca juga. Macam kita lah juga. Hak yang jenis suka baca. Yang suka membaca, yang suka mengkaji dan mengaji, masuk Islam. Dan yang pelik luar biasanya, kebanyakan yang masuk Islam tu orang perempuan. Dia kata orang Islam filah orang perempuan sangat. Tiba-tiba orang putih, orang perempuan banyak masuk Islam pula. Ini dikatakan begitu. Ini satu perkara yang menarik, menunjukkan benarnya Quran, dan perkara yang menambahkan lagi kita yang sudah Islam ni, menambahkan lagi yakin kita kepada Islam. Jangan kita jadi loleh-loleh juga. Kita sendiri mestilah makin kuat. Jangan bila kita loleh-loleh, orang lain masuk Islam, kita cabut senjata. Jadi penuh gana. Jangan jadi begitu. Kita makin teguh dengan Islam kita. Makin teguh dengan as-siratal mustaqim, sebagaimana yang kita minta pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Wallahu a'lam.